walaupun di Sabah dinaikkan ke 125 juta, maka saya berunding dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, sementara di perinci, dicerakin beberapa kaedah detail, sebagai interim kita beri daripada 16 juta ringgit kepada 300 juta ringgit untuk Sarawak dan 300 juta ringgit untuk Sabah. Dan bagi Aladin Berhormat harus lihat konteks ini. Konteks ini adalah konteks perakuan yang dimeterai dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ini bukan perkara baru, tetapi tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan secara kecil dahulu yang menimbulkan keresahan. Begitu juga undang-undang lembaga dasar hasil dalam negeri yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat takluk kepada keputusan Aladin Berhormat Dewan Negara, iaitu pindaan bagi membolehkan wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga pengarah LHDN. Perkara ini nampak tidak terlalu besar, tetapi sukar saya menjawab mengapa perkara ini tidak dilakukan. Sebab itu saya dah minta Timbalan Perdana Menteri kedua untuk mempengusikan mesyuarat dan menyelesaikan dalam keadaan segera hal-hal yang boleh kita lakukan. Selain itu, kita telah bersetuju untuk terus mengadakan perbincangan dengan kedua-dua kerajaan negeri dan hal-hal yang boleh kita pindahkan seperti mana kuasa kawal selia bekalan elektrik. Kalau ikut perjanjian Malaysia, itu kuasa negeri. Tetapi untuk Sabah belum. Ada pertimbangannya. Pertama, kerana urusan keuangan memerlukan peruntukan kerajaan persekutuan, dan keduanya kekuatan pengurus dan pegawai. Di Sarawak nampak lebih bersedia, maka telah dipindahkan lama, tapi untuk di Sabah kita luluskan kuasa kawal selia bekalan elektrik berkuat kuasa 3 Januari 2024 untuk Sabah. Tan Sri Yang Betul, saya tekankan perkara ini kerana mengelakkan daripada pandangan negatif seolah-olah ada pertimbangan khusus untuk Sabah Sarawak. Dia tidak ada pertimbangan khusus. Pertimbangannya pertamanya pertimbangan nasional, pertimbangan pembangunan, dan ketiganya terikat dengan perjanjian Malaysia 1963. Ikhtiar keempat ialah merombak struktur ekonomi. 10% daripada jumlah pelaburan NIMP disediakan untuk memacu misi NIMP dengan dana permulaan 200 juta ringgit. Keutamaan pelaburan ini tertempu kepada bidang high growth, high value, HGHV. Pendekatan insentif berasaskan keberhasilan yang menggunakan sistem tiering dilaksanakan. Ini agak anjakan daripada pelan perindustrian yang terdahulu. Jadi kita lakukan galakkan cukai pelaburan semula secara tiering diberikan dalam bentuk allowance cukai pelaburan 70% atau 100%. Kawasan perindustrian di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Kulim High Tech Park, Kedah telah menghimpunkan syarikat-syarikat E&E terkemuka, dan sekarang Sarawak telah juga ke depan dalam bidang hidrogen dan green energy dan renewable energy. Bagi membina ekosistem lebih luas untuk kluster E&E di wilayah utara, kawasan perindustrian berteknologi tinggi baru akan diperkenalkan di Krian, Perak Utara. Ikhtiar kelima, memperkasa PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Keseluruhan nilai pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS berjumlah 44 bilion ringgit. Usahawan mikro dan peniaga kecil disediakan kemudahan pinjaman kecil dengan dana keseluruhan 20.4 bilion ringgit di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional dan Tekun. Amanah ikhtiar yang telah terhenti bantuan kerajaan selama beberapa tahun telah kita pulihkan dan tingkatkan dengan pengurusan baru yang lebih cekap. Kita mulanya memberikan 1 juta pinjaman khususnya bagi ibu tunggal miskin, kemudian kerana prestasinya baik dan kadar pinjaman tak berbayar NPL terendah. Ini tidak ada agensi yang dapat catat prestasi begitu.
maknanya hampir 100% bayar. Kalau ada pun sedikit kekurangan itu peminjam lelaki. Peminjam perempuan semuanya bayar. Sebabnya saya tak tahu, Tan Sri Yang Betul mesti bantu. Kerajaan menyediakan peruntukan pembiayaan baru sebanyak 100 juta ringgit bagi menyokong fungsi Amanah Ikhtiar Malaysia yang berupaya membasmi kemiskinan, terutama kemiskinan tegar. 100 juta disediakan bagi geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat lebih 20,000 usahawan PMKS. Pendidikan TVET 2024 itu jumlahnya 6.8 bilion ringgit. Tetapi kita lihat umpamanya pelaksanaan tidak sangat memuaskan di semua pusat TVET. Maka di bawah TPM 1 diselaraskan tindakan dan setakat 5 Oktober 17 JLC dan 44 syarikat swasta telah terlibat dalam pemeterian dengan 61 pusat TVET. Maknanya TVET akan diteruskan tapi ada sinergi kerjasama dengan syarikat swasta atau GLC. Umpamanya Petronas. Kalau dilatih TVET itu dari sudut welding dan lain-lain yang berkaitan dengan keperluan Petronas, lebih baik Petronas bantu menguruskannya. Proton, Geely untuk automotive industry. Daripada TVET secara berasingan melatih, lebih baik Geely atau Proton pergi ke TVET, menentukan kaedah latihan dan menyediakan beberapa kelengkapan machinery untuk membantu. Itu pendekatan baru yang saya fikir insya-Allah akan lebih berkesan. Lulusan TVET ini umumnya 97% mendapat pekerjaan. Tetapi gaji mereka masih di tahap RM2,000. Ini tidak memuaskan. Sekiranya diikuti dengan kursus dengan Petronas atau Geely, sinergi dengan TVET, gaji mereka meningkat RM3,500 hingga RM5,000. Di tempat yang sama tapi persejilan oleh GLC dan juga syarikat swasta. Pembangunan sumber manusia berhad HRD Core bermanfaat dana RM1.6 bilion untuk 1 juta tawaran latihan. Dana khas 15% daripada kutipan levy untuk program latihan madani. Satu lagi ialah levy berperingkat pekerja asing sebelum hujung tahun 2024, iaitu kadar levy yang lebih tinggi bagi majikan dengan pekerja asing yang lebih ramai. Kalau pekerja itu tinggi, maka levy juga akan lebih tinggi. Alihnya Muhammad, Tan Sri Yang Betul, ekonomi rakyat akan terus diangkat dan dimanfaat. Pertama, pusat penjaja dan prasarana pasar awam yang uzur di 150 kawasan PBT akan dibaik pulih dan dinaik taraf dengan peruntukan RM110 juta. Seperti yang Muhammad sedia maklum, di Kuala Lumpur, saya telah sebut, sebenarnya daripada kita terkenal dengan Mercu Tanda, Twin Tower dan lain-lain, saya mahu Kuala Lumpur juga dikenali sebagai tempat warung, gerai dan restoran kecil yang bersih kerana dimanfaatkan oleh majoriti rakyat di negara ini. Dan setakat ini sudah hampir 40 gerai yang dipulih di Kuala Lumpur. Dan saya juga telah minta kerajaan negeri mengambil tindakan yang sama supaya memberikan sedikit integriti dan maruah kepada peniaga-peniaga kecil dengan tempat yang bersih dan sesuai digunakan. Kedua, 10,000 gerai dan warung kecil diperindah dan ditingkatkan kebersihan. 4,000 unit ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat di seluruh kawasan PBT. Ini peruntukan RM50 juta. Kerajaan setuju untuk melaksanakan pelan liberalisasi visa. Saya telah umumkan tadi, tetapi nak jelaskan umpamanya, selain daripada pengecualian visa 30 hari itu, iaitu menambah multiple entry visa bagi 30 hari, maknanya dia boleh masuk keluar dengan menggunakan visa sekali saja, dan pas lawatan sosial jangka panjang
terutama bagi pelajar antarabangsa yang tamat pengajian melibatkan 23 warga negara dan visa transit umrah. Nah, ini perbincangan kita dengan Kerajaan Arab Saudi yang bersetuju untuk menyediakan satu kawasan khas di lapangan terbang untuk menjadikan Malaysia dan KLIA sebagai hub untuk orang menunaikan haji dan umrah dengan lebih mudah. Maknanya cek visa itu dilakukan di KLIA dan tidak di Jeddah atau di Madinah atau di mana-mana kota di Arab Saudi. Ini saya fikir satu pengiktirafan yang baik kepada negara kerana ini hub untuk rantau Asia. Seni, 160 juta ringgit disediakan untuk penggiat seni. Kerada duty hiburan bagi wilayah persekutuan bagi artis tempatan diturunkan. Ini saya nak beritahu bukanlah maksudnya untuk menggalakkan maksiat. Ya, mereka ada hiburan dan anak-anak muda dengan syarat-syarat yang terkawal. Itu kita kurangkan kadar duty hiburan walaupun kita dikritik keputusan ini sebagai satu galakan yang tidak baik. Tidak, syarat-syarat masih diketat yang mesti dipatuhi. 510 juta ringgit disediakan bagi dana R&D di bawah Musti. 2.4 bilion ringgit disediakan untuk Felda, Felkra dan Risda untuk merancakkan aktiviti agrokomoditi meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil. Baik. Satu pengumuman penting yang saya lakukan baru ini ialah tentang insentif pengeluaran getah. Kerana pekebun kecil getah banyak merungut kerana tidak ada kenaikan. Saya nak sebutkan bahawa memang tidak ada kenaikan sebelum ini. Yang dinaikkan hanya tahun lalu dari RM2.50 ke RM2.70. Jadi bagi orang yang mengkritik kerajaan harus diingat, tidak ada kenaikan sebelum ini. Kenaikan hanya tahun lalu RM2.50 ke RM2.70 dan tahun ini saya umumkan dari RM2.70 naik RM3 yang juga menambah peruntukan RM300 juta. Ikhtiar berikutnya yang ketujuh ialah agenda mampan dan peralihan tenaga. Ini disebut transisi tenaga. Kerajaan menyediakan dana mudah cara peralihan tenaga negara dengan jumlah RM2 bilion. Ini pelaburan melebihi RM170 juta oleh TNB, Jentari dan Tesla Malaysia untuk memasang 180 stesen pengecasan EV. Bagi menggalakkan penggunaan motosikal elektrik, kerajaan memperkenalkan skim galakkan penggunaan motosikal elektrik kepada rakyat berpendapatan tahunan RM125 ke bawah. Skim ini akan memberikan rebate sehingga RM2,400 kepada pembeli. Dari bulan Disember, kita buka permohonan untuk skim tersebut. Bilangan ranger community memang ditambah jadi 2,000 orang. Ini bertanya, mengapa peningkatan begitu rupa? Kerana hutan simpan kekal ini sentiasa diceroboh. Sama ada hutan ditebang atau haiwan liar dicuri dan diseludup. Sebab itu ditambah 2,000 dan ditambah peruntukan RM60 juta. Tebatan banjir jadi masalah dan kita jangka akan juga menimbulkan masalah. Semalam di Parlimen saya umumkan beberapa tindakan baru tambahan persiapan awal. Jangan tunggu sehingga musim banjir. Tetapi yang penting adalah projek tebatan banjir. Iaitu 33 projek yang telah dijalankan dan sedang dijalankan dan dalam proses pelaksanaan. Ini termasuk di kawasan-kawasan di mana permasalahan banjir itu besar, termasuk terutamanya Kelantan, Terengganu dan Pahang. Selain daripada RM1 bilion tambahan di antara Negeri Sembilan, Kedah, Selangor dan Johor. Jumlahnya setakat ini mencecah RM11 bilion. NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, diperuntukkan RM300 juta. Dalam belanjawan madani, saya telah arahkan supaya RM100 juta disalurkan segera tahun ini
bagi memastikan kesiapsiagaan NADMA menguruskan bencana banjir yang sedang melanda negara. Industri agro makanan. Ini menjadi satu masalah besar bagi negara kita kerana import barang makanan dan terkait sudah mencecah lebih 60 bilion ringgit. Bagi negara yang tanahnya subur, ini tidak musabah. Oleh itu, penekanan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu adalah ke arah pengeluaran dan produktiviti, dan 2.6 bilion ringgit disediakan dalam bentuk pelbagai subsidi dan insentif. Harga lantai belian padi ditingkatkan kepada RM1,300 per metrik tan bagi membantu pendapatan pesawah. RM105 juta disediakan untuk kerjasama dengan kerajaan negeri dalam mengoptimum penggunaan tanah. Ikhtiar 8 melindungi kebajikan rakyat. RM58.1 bilion untuk membiayai pelbagai bentuk pemberian kepada rakyat. Subsidi, insentif, bantuan, 50% adalah untuk mengawal harga barangan. Jumlahnya 58.1%. RM200 juta untuk meneruskan program Payung Rahmah, jualan rahmah yang menawarkan barang pada keperluan asas pada harga sehingga 30% lebih rendah dan diperluaskan kepada semua kawasan undangan negeri di seluruh negara. STR, ini sumbangan tunai rahmah. Ini Tan Sri Yang Di-Pertua agak penting sebab ini cara kita mengurangkan beban sekiranya ada permasalahan kenaikan barang. Dan malahkan saya jamin, kalaupun ada kesan kalau kita perkenalkan penyasaran minyak, mengurangkan subsidi minyak, kita akan tambah bagi rakyat 60-70% rakyat, mencecah mungkin 10 juta orang, itu memberikan melalui skim atau sumbangan tunai rahmah STR, maknanya memastikan wang disampaikan kepada mereka untuk mengurangkan beban sekiranya ada terbukti kenaikan harga yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi dalam fasa 4 2023 yang disalurkan sebelum perayaan Deepavali itu bernilai 2.1 bilion ringgit. 2024 penyasaran semula subsidi ini dengan saya katakan bersama dengan pemberian STR. Setakat ini 9 juta penerima STR, maknanya 60% penduduk dewasa. Dan ini dijangkakan ditingkatkan 2 bilion ringgit lagi supaya jumlah itu bertambah dan mengurangkan beban bagi rakyat yang terkesan. Kadar minimum STR iaitu golongan bujang juga meningkat dari RM350 kepada RM500. Maksimum meningkat dari RM3,100 kepada RM3,700. Bayaran pertama STR untuk kategori isi rumah dinaikkan maksimum dari RM300 ke RM500. Sumbangan asas rahmah SARA diperkenalkan memudahkan penerima STR hanya menggunakan MyKad bagi keperluan membeli di kedai runcit. Mengambil kira maklum balas yang baik, manfaat SARA diperluas pada 700,000 orang penerima STR yang akan menerima RM100 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Jadi daripada beri terus RM1,200, dari segi pelaksanaan kajian dan analisa yang mempersulitkan kadang-kadang orang belanja awal, maka ditetapkan pemberian itu diberi tiap bulan. Permohonan baru STR 2024 mula dibuka sepanjang tahun 2024 dan tidak hanya sekali setahun. Kerajaan akan melaksanakan program e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai RM100 one-off kepada 10
juta rakyat dewasa yang layak dengan peruntukan 1 bilion ringgit. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari 2024. IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, berjaya meningkatkan pendapatan bulanan lebih 2,000 peserta. 500 juta ringgit disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat susah bagi menambah pendapatan mereka. Program perlindungan sosial akan ditambah baik. Kadar tanggungan kerajaan bagi skim keselamatan sosial pekerja sendiri ditingkatkan kepada 90% dengan peruntukan 100 juta ringgit. Had caruman padanan kerajaan di bawah program I-Saraan KWSP ditingkatkan kepada RM500 setahun, terhad kepada RM5,000 seumur hidup. Had penjualan cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan dari RM2,400 kepada RM3,000. Membudaya semangat kesukarelawan di kalangan belia di antara 18 hingga 20 tahun, kerajaan menerapkan konsep Pay It Forward. Ganjaran RM500 disediakan kepada belia yang menjalankan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf kerajaan. Orang asli diberi peruntukan RM330 juta ketimbang RM305 juta tahun ini. Orang kurang upaya untuk mandiri peruntukan ditambah menjadi RM1.2 bilion. Kadar allowance pelatih OKU yang mengikuti program pemulihan dalam komuniti ditingkat kepada RM300 ketimbang RM150 sekarang. RM1 bilion bagi melindungi kesejahteraan warga emas. Ikhtiar 10 pendidikan. Kementerian Pendidikan diperuntukkan RM58.7 bilion, tambahan lebih hampir RM3 bilion ketimbang tahun lalu. Beasiswa kecil persekutuan sekarang ditetapkan bagi pendapatan yang setakat RM1,500 bagi satu keluarga. Ini ditingkatkan mengikut kadar pendapatan garis kemiskinan 2,589. Mana syarat ini menyebabkan 35,000 lagi anak daripada keluarga kurang mampu mendapat bantuan. Kementerian Pendidikan Tinggi diperuntukkan RM16.3 bilion, penambahan RM1 bilion daripada tahun sebelumnya. RM300 juta disediakan untuk menyelenggara prasarana IPT. RM250 juta disediakan untuk menggantikan dan meluaskan capaian Wi-Fi di semua universiti awam. Kita juga perkenalkan Fakulti Artificial Intelligence, kecerdasan buatan di UTM dengan segera dengan peruntukan RM20 juta sebagai permulaan. Ini setelah saya melihat Syekh Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence di Abu Dhabi. Universiti pertama yang adakan Artificial Intelligence yang agak jauh ke depan daripada kebanyakan negara. Maka saya putuskan harus kita segera melangkah ke depan, meminta anak-anak yang punya potensi menguasai artificial intelligence dengan beberapa pertimbangan soal nilai yang mahu kita terapkan. Diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober iaitu sehingga 31 Mac 2024 dengan kadar antara 10 hingga 15% diskaun. Tuan Yang Dipertua, dalam beberapa kenyataan, saya tekankan bahawa kita tidak boleh betul ansur dalam pelaksanaan prinsip dan peruntukan yang dimeterai dalam perlembagaan negara.
umpamanya pelaksanaan bahasa kebangsaan. Kerana masih ada syarikat tempatan dan perseorangan menulis kepada jabatan kerajaan dalam bahasa Inggeris. Ini terkecuali Sabah dan Sarawak kerana mengikut perjanjian Malaysia 1963, bahasa Inggeris masih digunakan pakai. Jadi oleh itu kerajaan tidak mahu tolak ansur dari segi menjamin penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di negara kita. Tapi setelah itu ditekankan, mulai tahun depan, dengan maksud menetapkan penguasaan bahasa Melayu yang lebih maju dan bertahap tinggi, kita juga akan pastikan supaya penguasaan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak dapat ditingkatkan. Dia dalam keadaan ini dia bukan zero sum game. Yang perlu ialah semua pelajar tidak bertolak ansur dalam penguasaan bahasa Melayu yang baik. Tetapi sekiranya ini dapat dipatuhi, kita mesti pastikan mutu penguasaan bahasa Inggeris tingkatkan kerana negara harus mampu bersaing dan punyai kecekalan dan kepakaran untuk menguasai bahasa dengan teknologi yang dibawa. Kementerian Kesihatan mendapat tambahan peruntukan menjadi 41.2 bilion ringgit. Ini termasuk perolehan peralatan perubatan di hospital 766 juta ringgit. Kerajaan bercadang mengenakan duty excise ke atas produk tembakau kunyah pada kadar 5%, yang ditambah RM27 1 kilogram, seperti mana duty excise yang dikenakan ke atas tembakau snuff. Saya tak faham hal ini. Sebagaimana yang Muhammad lebih arif. Kadar duty excise bagi minimum bergula dinaikkan. Maknanya sugar products, ya, 40 sen kepada 50 sen seliter. Saya umumkan baru-baru ini cara yang sangat merunsingkan. Ya, Malaysia tercatat sebagai negeri yang di Asia yang paling tinggi terkesan penyakit diabetik, kencing manis. Jadi oleh itu kita harus ada kempen lebih berkesan bermula daripada kantin Dewan Negara supaya kadar gula dikurangkan. Dulu dalam kajian umpamanya Kelantan punya kesan diabetik paling tinggi. Saya masih ingat perbincangan dengan Menteri Besar marhum Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Beliau terus mengambil tindakan. Semua majlis-majlis yang beliau hadir mesti tengah, dan kalau untuk beliau tidak ada gula. Setelah beberapa tahun, diabetik tertinggi pindah ke Kedah. Maksudnya Kelantan yang berpuluh tahun mendapat nombor 1 diabetik jatuh nombor 2. Sekarang yang paling tinggi Negeri Sembilan. Jadi saya telah bincang dengan Menteri Besar supaya ada kempen lebih berkesan. Kita tidak mahu hospital-hospital Negeri Sembilan dipenuhi oleh yang berhormat dengan masalah kencing manis ni. Skim perubatan madani diperluas ke seluruh negara dengan peruntukan 100 juta ringgit yang akan memberi manfaat kepada 700,000 rakyat. Program Komuniti Madani, ini satu program baru yang saya perkenalkan. Maknanya, Malaysia di antara negara pertama, selain benda menoktahkan kemiskinan tegar, kita pastikan tiap kampung, tiap rumah panjang, ataupun perkampungan orang asli di pedalaman, dan juga di rumah-rumah miskin bandar, dan juga kawasan perumahan sederhana, diberikan RM100,000. Atau minimal RM50,000 kalau jumlah itu terlalu kecil penduduknya. Dan kampung, masyarakat kampung sendiri memutuskan apa yang mereka nak gunakan wang itu untuk kegiatan ekonomi. Dia putuskan dan kita bertanggungjawab kepada mereka, jentera kerajaan membantu. Selama ini dia ditetapkan di kementerian, kemudian pejabat daerah dan atau pejabat jabatan mereka putuskan. Ini diteruskan. Tetapi kita berikan satu makna
participatory democracy, prinsip musyawarah yang sebati dengan tradisi budaya kita, dan biar mereka putuskan, dan ini akan dikenalkan dengan permulaan 1 bilion ringgit untuk maksud tersebut dan akan diperkembangkan dari masa ke semasa. Dan kita libatkan semua masyarakat kampung dan kita akan pastikan tidak ada unsur diskriminasi mana-mana kumpulan, sama ada ke kaum atau parti atau agama. Siapa saja dalam kampung itu harus dimaklum untuk menghadiri dan memutuskan bersama. Subsidi pengangkutan awam ditingkatkan termasuk 150 juta ringgit untuk program transformasi bas henti-henti, dan kita tambah ke 3 lokasi baru di Kota Baru, Kuantan dan Kota Star. 2 negeri pembangkang, 1 negeri perpaduan. 209 juta ringgit untuk subsidi pengangkutan udara bagi manfaat penduduk pedalaman Sabah dan Sarawak kerana kos pengangkutan udara terlalu tinggi. Jadi kerajaan negeri Sarawak cadangkan untuk mengadakan satu syarikat penerbangan sendiri dan subsidi daripada kerajaan persekutuan akan diteruskan. Pas bulanan MY 50 akan diteruskan dengan manfaat kepada 180,000 penduduk Lembah Kelang. Perumahan 2.47 bilion ringgit disediakan dan skim jaminan kredit perumahan ditambah sehingga 10 bilion ringgit untuk manfaat 40,000 peminjam. Kementerian Pertahanan memperlihatkan peningkatan peruntukan juga iaitu kepada 19.7 bilion ringgit dan KDN Kementerian Dalam Negeri 19 bilion ringgit. Kedua-duanya menyaksikan pertambahan. Tapi syarat yang dikenakan Tan Sri Dato' Betul ini sangat penting. Selama ini masalah kita adalah masalah perolehan. Bangunkan LCS tak siap, kapal-kapal tak sampai, pesawat-pesawat tak terbang dengan memuaskan, pelbagai masalah. Oleh itu saya putuskan semua pengurus tentera bidang masing-masing memutuskan sendiri kelengkapan yang mereka perlukan tanpa campur tangan luar, dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya ada masalah teknikal ataupun pelaksanaan. Kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan berunding hanya dari segi kos, dan sebaiknya kita runding tidak melalui ejen tetapi terus dengan kerajaan berkenaan. Kita dah mula dengan Turki dan Korea Selatan dan Itali kalau ada apa-apa yang diputuskan. Tapi yang memutuskan itu adalah pengurusan sendiri. Kalau tentera laut, dia putuskan. Kalau tidak sekarang, Tan Sri Dato' berbilion ringgit itu hanya tiris. Tak dapat kawal lagi. Dan ini yang saya perhatikan daripada zaman saya dulu dalam kerajaan sampai sekarang. Sebab itu kita buat anjakan, dan walaupun tidak menyenangkan banyak pihak, tapi saya rasa tidak ada pilihan. Soal keselamatan dan kelengkapan ini soal yang sangat kritikal bagi kita. Kita tidak mampu belanja puluh bilion ringgit dan menyaksikan kelengkapan yang sangat daif ketimbang keupayaan negeri-negeri lain. Kita juga perkenalkan apa yang disebut agensi tunggal sempadan negara atau Single Border Agency. Dan kita saksi umpamanya beberapa hari lalu saya dengan Perdana Menteri SETA Thailand bagaimana pengurusan itu akan dapat dipercepatkan dengan lebih baik supaya itu sadau Bukit Kayu Hitam, dan juga keputusan yang disegerakan. Kita minta disegerakan kerana ikut rencana Thailand peringkat awal, jembatan Golok Rantau Panjang itu akan disiapkan, akan dimulakan tahun 2026. Saya usulkan kepada Perdana Menteri Thailand supaya kalau boleh kita mulakan tahun depan, kerana dia sekaligus memperbaiki perjalanan pengangkutan dan juga memperbaiki dalam skim EIA itu pengurusan sungai lebih cekap supaya mengurangkan
banjir yang berlaku di Kelantan. Dan ini dipersetujui mana Thailand dan Malaysia menyiapkan jambatan Sungai Golok, Debi Golok ke Rantau Panjang pada paling lewat pertengahan tahun depan. Hal awal Islam itu ditingkatkan ke 1.9 bilion ringgit. Ini pelaksanaan dan peruntukan tertinggi untuk institusi pendidikan Islam dan prasarana Islam yang pernah diluluskan oleh kerajaan sebelum ini. Ini termasuk sumbangan khas RM700 kepada 70,000 guru takmir, guru kafah, imam Bilal Siap Noja dan marbut yang akan disalurkan terus dengan peruntukan tambahan RM50 juta. Geran bantuan kepada semua sekolah agama rakyat ini dibatalkan pada tahun 2003. Ini penting. Ya. Kerana orang yang batalkan itu sekarang penasihat mereka. Yang dibatalkan 2003, saya rasa tidak mensabah, tidak ada rasionalnya. Maka oleh itu, geran bantuan minima RM20,000 akan kita salurkan segera kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar. Latihan penjawat awam akan ditingkatkan dan semakan gaji. Ada yang bangkitkan isu ini, Tan Sri Indra Betul. Gaji penjawat awam ini telah tidak dikaji selama lebih 10 tahun masuk 11. Jadi kita, sebab itu tahun ini saya sediakan bayaran insentif awal RM2,000 kerana kajian itu mengambil masa. Jadi untuk tahun ini kita bagi RM2,000 kepada semua dan kepada yang tingkat tinggi, jurusa dan lain-lain RM1,000 sebagai sagu hati pengiktirafan kerja mereka. Jadi ini adalah sementara kerana tidak ada kenaikan. Jadi saya telah beri jaminan kita akan lakukan kajian skim prasaraan secara menyeluruh kepada pejabat awam yang kita harap boleh disiapkan sebelum belanjawan tahun depan. Kerana saya fikir tidak mensabah. Ya, kajian itu setiap dalam negara, pengalaman negara kita dilakukan tiap 10 tahun. Ini dah mencecah hampir 12 tahun, belum lagi diperkenalkan. Jadi saya nak faham, biar Adilin Muhammad faham konteks itu. Baik, kita tentu akhiri dengan isu sikap negara dalam isu-isu antarabangsa dan paling ketara ialah pendirian kita isu Palestin. Dan saya juga jelaskan, saya tidak mahu isu ini menjadi meningkatkan suhu, terutama perbezaan antara agama dan kaum. Ada kalangan yang tanya saya mengapa kita memihak hanya kerana Palestin itu orang Islam. Tentunya maknanya ada kejahilan fahaman. Yang pertamanya, bumi Palestin itu memang majoriti orang Arab Muslim, tapi ada juga minoriti Kristian. Ya. Dan bila dirobohkan oleh kerajaan Zionis Israel, itu dirobohkan semua, termasuk ratusan masjid dan 7 gereja yang dimusnahkan sama sekali. Jadi kita harus lihat dari sudut itu, sudut kezaliman. Ya, dari segi orang Islam, kita dah lihatnya dari sudut pandangan Islam. Tetapi dari segi kemanusiaan dan negara, ia melibatkan juga orang-orang bukan Islam, khususnya orang Kristian. Jadi saya harap kawan-kawan kita, terutama di kalangan Kristian dan agama lain, harus memberi sokongan. Kan ini soal keadilan kemanusiaan. Malah harus mereka tahu bahawa di antara sarjana yang paling bijak dan cekap mengupas soal ini, namanya Edward Said. Dia orang Palestin, pendukung semangat Palestin yang sangat kental, tapi dia orang Kristian. Dia yang menulis yang saya popularkan, Politics of Dispossession, satu kupasan yang sangat menarik dan meyakinkan, ya, iaitu bahawa soal Palestin ini soal hak, tanah dirampas, kerakyatan dirampas, harta benda dirampas, negara ditakluki dan dijajah, malah maruah dan dignity pun mahu dirampas. Itu yang disebut oleh Edward Said sebagai Politics of Dispossession. Itu sebabnya kita mengambil pendirian yang agak tegas
Dan bila di sidang APEC umpamanya, saya tidak memilih, saya tahu juga perluan menjaga kepentingan Malaysia, menjaga pelaburan Malaysia, dan kita tidak berupaya untuk melawan mana-mana negara besar. Tetapi bila mengenangkan anak-anak dan bayi yang terbunuh, korban itu, saya tidak ada pilihan. Maka dalam sidang APEC itu, walaupun Presiden Joe Biden Amerika Syarikat itu negara besar di depan saya, dan belah kanan saya Sekretari Blinken, dan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping dan semua kepala negara Asia Pasifik, saya tidak ada pilihan dan menyatakan dengan sangat tegas pendirian Malaysia untuk mempertahankan hak dan kemanusiaan dan menuntut semua pihak termasuk Amerika Syarikat menghentikan keganasan segera. Dan saya sebut one extra day dengan izin would mean thousands of children and women and civilians being killed. Jadi saya kata tak munasabah bagi Amerika Syarikat dan Barat menuntut kita mengutuk Rusia kerana menjadi menakluki sebahagian daripada Ukraine, tetapi memaafkan Israel bila menakluki Palestin. Jadi saya menjelaskan hal itu kerana saya fikir itu juga suara hampir keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi dalam hal ini saya nak sebut juga bahawa Kementerian Luar Negara, Kementerian Luar telah memainkan peranan yang lebih tinggi, profil kita lebih tinggi dan beberapa sidang perbincangan dengan negara Arab, Turki, Iran dan juga Eropah, Asia dengan China, itu sudah meningkatkan peranan kita. Dan oleh itu peruntukan untuk Kementerian Luar juga ditingkatkan dari 971 juta ringgit tahun lalu kepada 1.127 bilion ringgit tahun 2024. Dan Sri Ketua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Ada siapa yang menyokong? Encik Ketua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang dan dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, kita telah diputuskan untuk 5 hari untuk perbahasan bagi rang undang-undang ini. Dan hari ini merupakan hari pertama perbahasan. Maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberi kepada pembahas hari ini ialah hari ini 30 minit seorang. Sekarang saya mempersilakan pembahas pertama Yang Berhormat Senator Datuk Kesabas Anak Lelaki Acuan Perkhidmatan Lain. Baik, itu dia berkenaan dengan pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kedua. Seterusnya berbalik kepada menurut aturan urusan mesyuarat bagi Dewan Negara, antara persoalan yang dikemukakan oleh Datuk Haji Aziz Arifin meminta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menyatakan dua perkara. Yang pertama adalah punca-punca utama berlakunya masalah kekurangan bekalan beras putih tempatan sejak September yang lepas. Yang kedua, langkah-langkah mitigasi dan intervensi yang telah pun dan akan dilakukan oleh pihak kementerian untuk mengatasi masalah ini. Jawapan bagi persoalan tersebut, punca-punca kekurangan beras putih tempatan BPT adalah akibat daripada kesan langsung kenaikan harga pasaran beras putih import BPI disebabkan oleh harga pasaran antarabangsa bagi BPI telah pun meningkat sebanyak 60% pada akhir Ogos 2023. Dan selain daripada itu, sebanyak 19 negara telah pun membataskan ekspor ke luar negara untuk memberi
keutamaan kepada rakyat sendiri. Kementerian sedang giat melaksanakan pelbagai langkah intervensi untuk mengatasi isu bekalan beras tempatan, dan antara langkah yang telah pun dilakukan bagi jangka masa pendek adalah yang pertama beras putih tempatan, operasi jaminan iaitu kolaborasi secara strategik dan KPDN menguatkuasakan arahan had pembelian maksimum kepada pembeli sebagaimana dalam Peraturan Kawalan Padi dan Beras Perlesenan Pemborong dan Peruncit 1996. Dan yang kedua, seterusnya melancarkan program khas beras putih tempatan secara konsensus bersama pengilang beras untuk pengeluaran tambahan 20% secara berfasa. Dan seterusnya, soalan kedua dikemukakan oleh Tuan Zahari bin Kecik meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk menjamin kebajikan pesara polis, dan antara yang disampaikan iaitu pelbagai bantuan yang diberikan, bantuan khairat kematian, bantuan pergerakan, perubatan, pendidikan dan juga bantuan bencana alam. Baik, sedikit berkenaan dengan rang undang-undang yang telah pun dibentangkan, antaranya iaitu berkenaan dengan penyasaran semula subsidi. Kerajaan akan mula menyasarkan semula subsidi secara berfasa. Sebahagian penjambatan subsidi akan digunakan bagi menambah sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion kepada 10 bilion, dan antara yang lain juga berkenaan dengan pengecualian visa. Perdana Menteri menyatakan agensi keselamatan sudah pun diminta memperkuat kuasakan penapisan aspek keselamatan supaya kemudahan itu tidak menjejaskan keselamatan negara. Baik, saya kira itu berkenaan dengan Dewan Negara untuk hari ini. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagu ada tapi beliau takkan berani bangun untuk jawab. Bagi kat saya. Saya tak bagi. Tak, saya nak tanya. Saya tak bagi. Bagaimana masa pemerintahan dulu BN macam mana? Puan Pengerusi. Masa pemerintahan BN macam mana? Nak tanya. Takkan bagus saja je. So Puan Pengerusi saya dah habiskan. Lagi timbalan Yang Berhormat Pesut, Saya minta macai-macai semua duduk. sila So gulung. Puan Pengerusi saya akan gulung. Puan hajar punya julutong. Saya Apa mohon. macam-macam? Puan hajar punya. Jangan jadi Sila gulung. jangan jadi selaka ya. Apa dia kata? Ya. Puan Pengerusi, saya minta Yang Berhormat Besut tarik balik kenyataan celaka itu. Saya kata jangan jadi celaka. Saya tak saya kata kamu minta celaka. beliau tarik Saya balik kata kenyataan. jangan jadi celaka. Saya tak kata awak celaka. Kau awak rasa awak celaka? Puan Pengerusi, saya masih lagi minta itu merupakan pelanggaran peraturan tetap. Saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Beliau telah ulangi beberapa kali. Saya juga minta perkataan macai juga No, ditarik balik. Kalau ni macai tak ada kurang kata sopan. macai juga tarik balik. Anak macai itu anak buah. So saya minta beliau tarik balik kenyataan dan saya tidak menghalakannya kepada beliau. Saya tidak menghalakannya kepada beliau. Saya tak mengatakan Besut adalah macai, tidak. Dan saya tak kata pun jelutong celaka. No. Saya tak kata pun. Puan Pengerusi, sepatutnya beliau tarik balik. Yang Berhormat Pesut, sila tarik balik perkataan itu.
Yang mana satu, Puan Yang Dipertua? Yang mana satu? Perkataan mana yang saya kena tarik balik? Yang unparliamentary words. Perkataan mana? Saya pun tak faham. Sekarang saya nak tarik balik perkataan mana? Saya kata jangan. Jangan jadi. Saya tak kata dia celaka, saya tak kata pun. Perkataan itu perlu ditarik balik. Jangan. Jadi saya nak tarik balik perkataan mana? Yang kataan jangan jadi celaka tu tarik balik. Adakah ini bermaksud lain kali semua unparliamentary words boleh digunakan dengan perkataan jangan sebelum itu? Tahu. Sekarang ni saya kata Tahu. jangan. Tadi saya suruh tarik balik Saya kata perkataan tersebut. jangan jadi. Tak boleh. Oh, jangan jadi pun tak boleh je. Tak perlu guna jangan sebelum unparliamentary words sebelum itu. Oh, Tarik balik perkataan tersebut. perkataan macam mana? Tarik Is balik it parliamentary perkataan itu. perkataan macam? Tarik balik yang saya katakan. Okey, kalau ditarik balik di sana saya Jangan sanggup. Itu saya tanya sekarang ni, saya pun juga nak katakan bahawa adakah puan sekarang nak hanya saya tarik balik ataupun bersekali dengan jelutong? Kalau Satu jelutong tarik persatu balik perkataan lah. macam, Satu saya tarik. persatu lah. sekarang saya Satu-satu, suruh Yang okey. Berhormat Besut tarik Kalau balik. ditarik balik yang sana, saya tarik balik. Saya Mana ada tarik macam balik. tu? Yang Berhormat Besut, sila tarik balik perkataan tersebut. Saya dah tarik balik puan. Masalahnya sekarang saya kata macam mana dengan jelutong? Tarik balik dulu. Satu Tarik persatu. balik dulu. All in order. Okey, saya tarik balik. Okey. Puan Pengerusi, penjelasan saya tidak menghalalkan kenyataan saya kepada siapa-siapa. Saya sedang membahaskan. Saya tak kata siapa-siapa. Tetapi beliau menghalalkan kenyataan itu kepada saya. Dengan itu saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Jelun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Hak Asasi Manusia Suhakam Akta 597 Pindaan 2023. Saya terus kepada poin. Merujuk Seksyen 5-1 dimasukkan tidak kurang daripada 7 orang, kemudian disambung dengan dan tidak lebih 20 orang anggota. Saya bersetuju frasa tersebut dimasukkan dalam pindaan ini, iaitu 7 orang. Namun begitu saya kurang bersetuju dikekalkan tidak lebih 20 orang anggota. Sebaliknya mencadangkan kepada satu jumlah yang lebih kecil. Rasional cadangan saya ini pertama, merujuk anggota Suruhanjaya Suhakam bagi tahun 2010 hingga 2013 ada 7 orang. 2013 hingga 2016 juga 7 orang. 2016 hingga 2019 8 orang. 2019 hingga 2022 9 orang. Dan 2022 hingga 2025 8 orang. So, apa perlunya sehingga 20 orang? Kedua, ia dapat menjimatkan wang kerajaan kerana ia melibatkan kos saraan dan allowance mereka. Jika bilangannya ramai, sudah tentulah peruntukan kos saraan dan allowance semakin bertambah. Merujuk pindaan Seksyen 5-3, saya bersetuju dimasukkan golongan lelaki dan perempuan daripada pelbagai latar belakang, agama atau ras. Namun begitu, saya kurang bersetuju dimasukkan perkataan dan orang kurang upaya. Perkataan dan adalah suatu kemestian atau mengikat. Jika dimasukkan dan dalam pindaan ini, tidak. Kerajaan perlu mencari dan mengenal pasti OKU yang layak dilantik menjadi anggota Suruhanjaya. Jika tiada OKU yang layak, bagaimanakah kedudukan anggota Suruhanjaya yang bakal dilantik? Merujuk pindaan Seksyen 5-3A memperuntukkan bilangan keanggotaan dan kriteria pelantikan anggota Suruhanjaya termasuk sekurang-kurangnya seorang wakil orang kurang upaya dan sekurang-kurangnya 30% wakil dalam karangan wanita. Persoalan saya, apakah mekanisme semak dan imbang yang diguna pakai oleh kerajaan dalam memilih dan melantik anggota Suruhanjaya
bagi memastikan proses pelantikan yang telus dan betul dengan pemilihan orang-orang yang berkelayakan lagi sesuai. Merujuk Seksyen 5-3B memperuntukkan individu yang terbabit secara aktif dalam politik dan berdaftar dengan mana-mana parti politik tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya. Persoalan saya, adakah kriteria yang ditetapkan bagi menentukan pembabitan individu dalam politik dan sama ada wujud ataupun kaedah pemantauan sedia ada mencukupi atau sebaliknya? Apakah pendekatan kerajaan untuk memastikan Suhakam kekal sebagai institusi yang bebas daripada sebarang tekanan politik, termasuk mana-mana pihak atau NGO yang cenderung ke arah parti politik tertentu, serta menggunakan saluran Suhakam untuk mengenengahkan tuntutan-tuntutan mereka yang mungkin tidak selari dalam konteks acuan tempatan, bahkan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan seperti isu LGBT, ajaran agama yang songsang dan sebagainya. Merujuk Seksyen 6A, pelantikan Ketua Pesuruhjaya Kanak-Kanak dan Pesuruhjaya Kanak-Kanak. Bagaimanakah koordinasi semua isu berkaitan kanak-kanak antara Suhakam dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kerajaan Negeri? Sebab isu kanak-kanak ini dia melibatkan senarai bersama jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Baik, setakat mana kerjasama yang berlaku antara ketiga-tiga pihak ini dalam keadaan KPWKM telah pun menubuhkan Jabatan Kanak-Kanak? Bagaimana dari segi accountability dan penyelarasan isu-isu serta tindakan antara Suhakam dan KPWKM. Selanjutnya yang akhir, merujuk pindaan Seksyen 10-B berkaitan Tribunal Penyiasatan. Ia menyentuh pelantikan tribunal, pemecatan anggota Suruhjaya, penentuan saraan dan elau, penyiasatan tata laku mana-mana anggota Suruhanjaya dan sebagainya. Semuanya ditentukan oleh Perdana Menteri. Sebagai contoh, pindaan Seksyen 10-2A, Tribunal Penyiasatan boleh membuat syur kepada Perdana Menteri atas salah laku anggota Suruhanjaya. Persoalannya, adakah Perdana Menteri terikat untuk menerima syur daripada Tribunal Penyiasatan? Jika Perdana Menteri menolak syur tersebut, adakah Perdana Menteri diberikan kuasa untuk membuat syur baru? Adakah Tribunal Penyiasatan pula boleh menolak syur baru Perdana Menteri jika mendapati ia menyalahi kepentingan awam? Jika demikian, saya khawatir kuasa Perdana Menteri yang berlebihan ini menyebabkan syur Tribunal Penyiasatan mudah ditolak kerana Perdana Menteri juga merupakan orang politik yang sudah tentu mempunyai kepentingan tertentu. Oleh itu saya mencadangkan Tribunal Penyiasatan dilantik oleh Ketua Hakim Negara yang sudah tentu bebas daripada pengaruh politik kepartian, bukan dilantik oleh Perdana Menteri. Begitu juga dengan syur Tribunal Penyiasatan juga dirujuk kepada Ketua Hakim Negara, bukan Perdana Menteri. Sekian perbahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jalun. Saya jemput Yang Berhormat Segamat. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya ingin memulakan dengan pindaan Seksyen 4 kurungan A, kurungan I dan juga kurungan D yang menyatakan untuk melawat mana-mana tempat tahanan, institusi dan juga tempat lain mengikut tata cara sebagaimana yang ditetapkan rang undang-undang oleh undang-undang bertulis atau yang dinyatakan dalam garis panduan yang berhubung dengan tempat tahanan, institusi dan tempat itu dan untuk membuat syur yang diperlukan. Saya ingin bertanya juga kepada Yang Berhormat Menteri Undang-Undang bahawa adakah ini juga meliputi tahanan SOSMA
Dan kita disedia maklum kerana tahanan SOSMA ini boleh ditahan sehingga 24 jam dan tanpa memaklum kepada peguam ataupun ahli keluarga, dan boleh di tahanan jangka masa itu boleh dipanjangkan sehingga 28 hari tanpa perintah mahkamah. Dan apakah undang-undang ini akan memberi hak dan juga kebebasan kepada tahanan-tahanan SOSMA? Saya yakin no criminal should walk free from this court of law. Pada masa yang sama, tiada boleh mana-mana insan yang tidak bersalah disabit oleh mahkamah. Dan saya juga ingin mendengar juga daripada Yang Berhormat Menteri bahawa apakah rang undang-undang ini, seksyen ini akan memberikan juga hak-hak untuk peguam ataupun ahli keluarga ataupun juga termasuk suhakam untuk mengadakan lawatan ke tapak-tapak untuk tahanan ini, termasuk seperti yang disebut tadi, immigration, tahanan SPRM dan juga tahanan polis. Dan adakah ia bercanggah dengan Akta Polis ataupun prosedur Criminal Procedure Code? Saya juga ingin mendengar sedikit juga daripada Yang Berhormat Menteri. Dan seterusnya saya ingin juga tanya berkenaan dengan terhadap Seksyen 5 Akta 597 subsection 3 dan juga 3A yang baru memasukkan anggota Suruhanjaya wajib dianggotai oleh satu orang kurang upaya. Saya sangat mengalu-alukan perkara ini. Pindahan ini adalah sesuatu yang harus dialu-alukan memandangkan Malaysia telah pun menjadi negara anggota kepada Konvensyen tentang Hak Orang Kurang Upaya CRPD. Malaysia juga menzahirkan komitmen dalam dengan izin Timbalan Yang di-Pertua ASEAN Enabling Master Plan 2025 mainstreaming the rights of persons with disabilities. Di antara strategi yang ditekankan dalam plan tersebut adalah untuk memberi ruang kepada OKU terlibat secara aktif dalam membuat keputusan melibatkan OKU dan komuniti. Ia adalah saranan daripada Fasal 4 yang bertujuan untuk merangkumi semua golongan untuk memain peranan penting dalam suhakam. Oleh itu, cadangan mandatori Suruhanjaya dianggotai oleh wakil OKU amat baik. Halangan sosial yang dihadapi oleh OKU yang meningkatkan ketidakupayaan mereka hanya boleh difahami dengan jelas oleh seorang OKU juga. Wajar diingatkan terhadap untuk 7 kategori OKU dengan pelbagai spektrum dan halangan yang berbeza. Segamat ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah memadai satu orang OKU sahaja untuk melindungi hak asasi OKU? Segamat mencadangkan agar Yang Berhormat Menteri mempertimbangkan agar ianya tidak sekadar melepaskan batu di tangga atau menjadi token memenuhi kuota untuk seksyen ini. Segamat ingin menekankan bahawa hak OKU juga diambil perhatian sepenuhnya seperti yang mana perhatian yang diberikan kepada hak kanak-kanak. Dalam hal ini, Segamat berharap untuk memasukkan juga penubuhan pejabat OKU dalam Suruhanjaya sebagaimana yang dilaksanakan dalam struktur pejabat Pesuruhjaya kanak-kanak. Dengan adanya satu pejabat yang khusus yang memberikan fokus kepada OKU, ianya pasti akan membantu meningkatkan kepercayaan komuniti OKU kepada suhakam. Ini sekaligus akan mengukuhkan institusi suhakam sebagai sebuah institusi hak asasi manusia kebangsaan. Dan berkenaan dengan pelantikan komisioner, pindaan sedia ada yang bermasukkan frasa active participation in politics required definition. Contohnya Seksyen 46A of Legal Professions Act jelas menyatakan hold any office in any political party. Segamat mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri untuk meminda frasa penglibatan aktif di dalam politik kepada memegang apa-apa jawatan dalam parti politik. Ramai di luar sana yang berpengalaman dalam menangani isu pengendalian ataupun mengendalikan isu-isu hak asasi manusia bergiat aktif dalam parti-parti politik untuk menemui ataupun menyelesaikan atau terus berjuang dengan harapan untuk menentukan penyelesaian. Isu ini juga bercanggah dengan artikel perlembagaan, artikel 5, artikel 8 dan juga artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Sedikit Yang Berhormat. Silakan. Ya, bila saya lihat Yang Berhormat Segamat bangun, saya pun teruja. Kita lihat Yang Berhormat Tambun pun ada di sini. Pandangan Yang Berhormat, apa yang saya katakan tadi, kita pastikan dengan rang undang-undang ini, kejadian the Black Eye Incident yang menimpa Yang Amat Berhormat Tambun tidak akan berulang lagi kerana undang-undang ini memberi kuasa kepada kita untuk melawat tempat-tempat tahanan. Setuju tidak? Saya setuju saranan Yang Berhormat Jelutong dan mohon masukkan dalam senarai ucapan saya. Dan kami juga mahu dan kita pastikan juga pencabulan hak asasi manusia ketika pemerintahan Yang Berhormat Paguh tidak berulang. Setuju. Macai, duduklah Macai. Saya untuk mencadangkan kepada Menteri bahawa Black Eye Incident adalah yang dilakukan terhadap Tambun itu adalah insiden yang terakhir dalam
akta ini yang kita Dan setuju Yang Berhormat tindakan perlu diambil terhadap Tun Mahathir yang sekarang bersekutu dengan Bersatu. ambil semana boleh kita ambil saja tindakan mana-mana pihak yang melanggar hak asasi manusia. Dan akhir sekali, Puan Speaker, adakah anggota Suruhanjaya bersedia ada sekarang ini memenuhi segala prasyarat seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 5 Akta 597 mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal berkaitan hak asasi manusia. Dengan ini saya mengakhiri ucapan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada Yang Berhormat Yang di-Pertua. Saya membahas berkenaan dengan rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia pindaan 2023. Saya menyokong pindaan yang dicadangkan kepada Akta Suhakam 1999. Namun begitu ada beberapa isu yang ingin saya bangkitkan. Yang pertama ialah skop hak asasi manusia perlu selari dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dalam hal ini perlu diingatkan agar Suhakam kekal berprinsip berteraskan asas yang dinyatakan dalam Seksyen 4, Fasa 4 Akta Suhakam 1999, Akta 597 yang meletakkan perlembagaan persekutuan sebagai asas utama. Walaupun dokumen-dokumen antarabangsa seperti pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948, UDHR 1948 jadi rojokan, dokumen-dokumen itu hanya terpakai setakat tidak bercanggah dengan perlembagaan. Sebagai contohnya, perkara 3 perlembagaan yang menetapkan Islam sebagai agama persekutuan perlu dihayati oleh Suhakam. Oleh yang demikian, kita mengharapkan agar Suhakam tegas dengan prinsip hak asasi yang berpaksikan elemen tempatan dan tidak berkiblatkan perjuangan hak asasi Barat. Barat tidak ada kelayakan untuk bercakap soal hak asasi. Mulut mereka bercakap hak asasi, sedangkan tangan mereka berlumuran darah anak-anak Gaza yang tidak berdosa. Oleh itu saya berharap di samping penambahbaikan yang dilakukan dari segi perundangan, anggota Suhakam mengambil kira kedudukan Islam dan perundangan Islam dalam sebarang tindakan dan kenyataan yang dibuat. Sebarang kenyataan yang bercanggah dengan hukum syarak ataupun fatwa yang telah dikeluarkan perlulah dielakkan sama sekali. Begitulah juga pemeliharaan hak asasi golongan kanak-kanak di negara ini. Naklah dipastikan selari dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan dan penganut Islam berhak mengamalkan ajaran Islam. Mengikut ajaran Islam menjadi kewajipan ke atas setiap ibu bapa untuk memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madadi' atau kama qala. Perintahkanlah kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan salat semasa mereka 7 tahun dan pukullah mereka kerana tidak salat. Mereka yang berumur ketika mereka berumur 10 tahun dan asingkan tempat tidur mereka. Kita tidak mahu kejadian seperti mana berlaku di Sweden pada tahun 2014. 2 orang suami isteri yang telah dihukum kerana memukul anaknya kerana soal pendidikan. Kerana perkara ini perkara bertentangan dengan prinsip agama yang dibenarkan untuk merotan, bukan untuk ta'zib, bukan untuk menyeksa, tetapi ialah untuk takdib, yakni untuk mendidik. Sebab itu adalah penting untuk ada di kalangan Pesuruhjaya, kanak-kanak walaupun Pesuruhjaya Suhakam, tokoh yang punya latar belakang perundangan Islam yang kukuh bagi mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran perlembagaan persekutuan atas nama hak asasi manusia. Saya mengambil maklum bahawa kerajaan Malaysia telah meratifikasi beberapa instrumen antarabangsa seperti mana SIDO, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Konvensyen penghapusan segala bentuk diskriminasi, dan juga
diskriminasi terhadap wanita dan CRC, Convention on the Right of Child. Isu kedua, kaedah pelantikan anggota Suruhanjaya. Seksyen 53 Akta Suruhakam menyatakan kriteria umum pelantikan laki-laki dan perempuan berbagai latar belakang agama, politik dan kaum mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam perkara hak asasi manusia. Cadangan pindaan Seksyen 51, keanggotaan Suruhanjaya tidak kurang daripada 7 orang dan tidak lebih daripada 20 orang. Bilangan ini termasuk Ketua Pesuruhjaya kanak-kanak dan 2 orang Pesuruhjaya kanak-kanak. Saya mencadangkan supaya bilangan ini ditambah juga selari dengan keperluan semasa, bukan hanya terhadap 20 orang saja, sesuai dengan pertambahan penduduk Malaysia yang melebihi daripada 3 juta. Pasal 3 yang meminda Seksyen 5 menyentuh soal pelantikan anggota Suruhakam. Apa jaminan undang-undang ini dapat memastikan Suruhakam yang dilantik menghayati prinsip hak asasi, berteraskan jati diri Malaysia dan tidak berkiblatkan hak asasi Barat. Dalam hal ini sekurang-kurangnya 2 daripada anggota Suruhakam terdiri daripada mereka yang punya pengetahuan dalam prinsip hak asasi manusia berteraskan Islam, iaitu di kalangan sarjana syariah. Tidak dinafikan bahawa beberapa Pesuruhjaya Suruhakam yang dilantik sebelum ini mempunyai latar belakang pengajian syariah. Adalah diharapkan agar kota ini dinyatakan secara jelas sebagaimana kota wanita dan juga orang kurang upaya. Bagi cadangan pindaan Seksyen 5-3A, sekurang-kurangnya wakil OKU dan sekurang-kurangnya 30% anggota Suruhakam adalah wanita amat disetujui. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pengerusi yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2:30 petang nanti.